Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil Karim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Anfal pada ayat yang ke-24. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan saf-saf pengurusan dan pentadbiran Masjid Al-Ihsan. Terlepas juga kepada tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni, kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta kasih sayangnya yang berterusan kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah sihat walafiat. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah. Seruan Allah dan seruan Rasul itu tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata nak menyempurnakan kehidupan kamu. Kita ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, bila Allah seru, bila Rasul seru kita buat kebaikan, semua kebaikan yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah itu tidak lain, semuanya untuk menyempurnakan kehidupan kita. Bahkan bukan menyempurnakan kehidupan di dunia semata-mata, bahkan sampai ke syurga Allah kita akan disempurnakan atas apa taat kita kepada Allah dan Rasulullah, maka ianya akan menyelamatkan kita. Bahkan dikatakan oleh Allah SWT dalam ayat tersebut lagi, wasebut, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwasanya kerja hati ni apa? Pergerakan hati kita. Hati ni kadang-kadang jadi keras, hati ni kadang-kadang jadi lembut, hati ni kadang-kadang jadi baik, hati ni kadang-kadang jadi nak marah, hati ni kadang-kadang jadi tak elok, dan kadang-kadang jadi elok dan tenang. Hati kita ni semuanya adalah pekerjaan daripada Allah SWT. Bahkan Allah sebut kepada kita sekalian, sesungguhnya ketahuilah oleh kamu, kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni nanti tuan-tuan, last sekali ending kita akan kembali kepada Allah. Siapapun kita orang ahli masjid ke, kita rajin datang ke masjid, ataupun kita selalu malas main masjid ke, kita selalu duduk dalam majlis ilmu ke, kita tak rajin duduk dalam majlis ilmu, semuanya kita nanti akan dikembalikan di hadapan Allah, yang ketika itu kita akan tahu
bekalan apa yang kita bawa sebagai bekalan mulia ataupun bekalan yang akan memurkai Allah kepada kita sekalian. Sebab itu hidup di dunia ni tempat kita nak bercucuk tanam, mencari dan menambahkan amal ibadah yang hasilnya kita akan mengambilnya di darul baqa, iaitu di hadapan Allah di yaumul mahsyar nanti. Sebab itu ada kata-kata menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat bercucuk tanam yang akan mengambil hasilnya di akhirat kelak. Sebab itu kita kena manfaat betul-betul hidup kita di dunia ni supaya Allah SWT memuliakan kehidupan kita sampai ke syurganya nanti. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ni kasih sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Al-Kabair. Malam ni kita masuk tajuk baru, iaitu berkisar berkenaan dengan bab zina, tuan-tuan. Kitab Al-Kabair ni kitab apa ustaz? Kitab ni cerita hal perihal dosa-dosa besar. So dalam kitab ni semua cerita dosa besar. Maknanya apa tajuknya, apa ceritanya, semua cerita benda-benda yang Allah murka, semua cerita benda-benda yang Allah marah, semua cerita benda-benda yang Nabi tak suka, dan semua cerita benda-benda yang boleh mengundang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni kitab ni. So tajuk malam ni dosa besar yang seterusnya, iaitu dosa berzina, tuan-tuan. Dosa apa? Dosa berzina. Di dalam satu ayat Al-Quran, Allah SWT menyebut dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-32. Allah kata, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Apa maksud ayat ni? Ayat ni kata, jangan kamu sesekali menghampiri zina. Hampir pun tak boleh. Maknanya buat boleh, buat lagi tak boleh. Nak mendekatkan diri kepada perzinaan tak boleh, diharamkan untuk dekat melakukan perzinaan. Perbuatan zina ni dekat pun tak boleh, nak hampir pun tak boleh, apatah lagi nak buat dia, lagi tak boleh. Faham macam tu? Bahkan Allah sebut sesungguhnya perbuatan keji itu satu jalan yang buruk. Jadi maknanya perzinaan ni satu jalan yang buruk. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, para ulama berkata ini adalah hukuman bagi penzina perempuan dan lelaki yang masih bujang, yakni belum bernikah di dunia. Jika sudah menikah walaupun baru sekali seumur hidup, maka hukuman bagi keduanya adalah direjam dengan batu sampai mati. Ini tuan-tuan. Orang yang dalam keadaan waktu bujang, dia tak kahwin lagi, tak pernah kahwin, bujang terang tantang, tak pernah kahwin, baik perempuan baik lelaki, tak pernah kahwin. Orang yang tak pernah kahwin ni, hukuman dia apa dia? Iaitu sebat 100 kali sebat. Sebat 100 kali. Cuba tengok, ini ajaran agama kita, hukuman di dalam agama kita. Sebat macam mana tuan-tuan? Sebat dia tak sama macam sebat penjara Malaysia, tak sama. Sebat dia macam mana? Ketiak dirapatkan, kemudian hanya pelengan tangan ni saja yang akan bergerak untuk sebat kawan ni sebanyak 100 kali. Sebat macam ni, tak boleh angkat ketiak. Dia sebat mesti macam tu, sebat 100 kali. Pam 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 pam. Agak-agak sakit kan? Tak sakit. Tapi kalau 100 kali sakit lah, lekat bekas kan? Cuma hukum di dalam hidup beragama kita ni, hukum yang didatangkan daripada Allah SWT ni, dia banyak lebih kepada mengajar dan mendidik daripada menghukum manusia. Bila disebat di khalayak ramai, mata-mata yang duk tengok, mata-mata yang perhati, manusia mana yang tengok dan pandang, mereka akan tahu bahawasanya bahaya, jangan buat, malu ke orang. Jadi maknanya hukum itu lebih kepada mengajar dan mendidik kepada orang yang melihat sesuatu hukuman itu dijalankan di khalayak ramai. Begitu tuan-tuan hukum hudud ni. Jadi Allah SWT sebut orang yang dalam keadaan berzina, dalam keadaan bujang, maka disebat 100 kali.
Adapun orang yang dah berkahwin kemudian berzina lagi, maka direjam dengan batu sampai mati, tuan-tuan. Mati dia. Tu nampak tu. Ini pengajaran kepada kita sekalian. Ini di dalam Islam punya hukum dia. Di dalam kitab Zabur tertulis, kitab Zabur ni kitab siapa? Kitab kepada Nabi Allah Daud AS. Wa ataina Dauda Zabura. Kitab Zabur ni diberikan kepada Nabi Allah Daud AS. Apa dia? Sesungguhnya para penzina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan diseksa dengan pegangan besi. Maka jika mereka melolong kerana pedihnya seksaan besi daripada para malaikat Zabaniyah, lalu malaikat Zabaniyah berkata kepada mereka, kemana suara ini ketika kamu tertawa, bersukaria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepadanya. Ni tuan-tuan, kitab Zabur ni tuan-tuan, dia kata apa? Kitab Zabur ni kitab apa? Kitab Samawi. Apa maksud kitab Samawi, Ustaz? Kitab Samawi ni adalah kitab-kitab yang datang daripada Allah, daripada langit. Samawi itu sama apa? Langit. Maknanya bukan mai daripada langit, tak. Cuma dia mai daripada Allah SWT yang turun kepada kita. Bila nama kitab Samawi, apa kitab Samawi ni tuan-tuan? Al-Quran Samawi, lagi Zabur Samawi, Taurat Samawi, Injil Samawi. Empat-empat kitab ni kitab Samawi, tuan-tuan. Kena ingat tu. Nanti kalau malaikat tanya dalam kubur, jawab. Apakah kitab Samawi? Jawab, tuan-tuan. Jangan kata tak tahu pula. Macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'min. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok kesan iman ni di dalam diri manusia. Kesan manusia kalau dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Al-Quran, dia beriman kepada Rasulullah, dia beriman kepada para malaikat, kesan dia beriman. Cuba tuan-tuan dengar kata Nabi kata apa? Nabi kata, tidaklah beriman seorang penzina itu ketika dia berzina. Waktu berzina ni tuan-tuan, Allah cabut iman ni, keluar, cabut. Waktu berzina, waktu dia buat benda-benda merapu, waktu dia mencuri, waktu dia minum arak, Allah cabut iman ni, rentak daripada dia, tak ada iman waktu tu. Waktu tu tak ada iman. Setelah habis perbuatannya, Allah datangkan semula iman tersebut. Maknanya iman ni, kerja iman ni, iman itu sendiri takkan bersarang di dalam hati manusia yang melakukan perzinaan sewaktu itu. Tetapi kalau dia dah berhenti, kemudian dia bertaubat, iman tu main balik. Maka begitulah keadaannya. Nabi SAW sebut begitu di dalam hadisnya. Cuba tuan-tuan dengar. Ada satu hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh sahabat Nabi tentang peristiwa seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang didatangi oleh orang Arab Badui, datang maki hamun dia. Tuan-tuan tengok ni peristiwa yang kata orang kalau dia hidup dalam keadaan beriman, kemudian dia yakin, kemudian dia menuruti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, apa jadi pada dia? Tuan-tuan, satu hari Abu Bakar As-Siddiq dia duduk dengan Nabi SAW. Bila dia duduk dengan Nabi SAW, datang malaikat Jibril AS duduk sekali bersama dengan Rasulullah dan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mai seorang daripada Arab Badui ni duduk berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dia maki hamun. Siapa dia? Dia maki hamun Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tak koyak, tuan-tuan. Itu cerita dah. Abu Bakar As-Siddiq tak koyak. Kali pertama kena maki hamun, Abu Bakar As-Siddiq relax, tak koyak. Kali pertama. Kali kedua pun tak ada respon. Kali ketiga kena marah, kena maki hamun, kena cerca, kena marah di hadapan muka dia sendiri. Tak koyak, tuan-tuan. Tak marah,
tak ada respon pun. Cuma kali keempat, apabila dimaki hamun oleh seorang Arab Badui, dia pun respon. Siapa respon? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu respon atas apa yang orang maki hamun dia. Sewaktu dia respon, Nabi SAW bangun, tak duduk bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebab apa hang bangun? Hang marah dekat aku kah?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketika mana kamu didatangi Arab Badui yang memaki hamun kamu, kamu tak respon, ketika itu malaikat bersama dengan aku dan malaikat duduk bersama dengan kita. Tetapi kali keempat, apabila Arab Badui itu datang, dia maki hamun kamu, kamu pun respon. Ketika itu malaikat bangun, aku pun nak bangun. Sebab syaitan sudah datang duduk bersama dengan kamu setelah kamu respon atas caci maki orang kepada kamu." Tuan-tuan nampak tak? Ini Islam kita. Ini iman nama dia. Bila manusia itu dia duduk dalam keadaan dia menuruti apa yang Nabi suruh. Nabi tak suruh kita maki. Nabi tak suruh kita cerita aib orang. Nabi tak suruh kita jadi manusia yang suka fitnah orang. Nabi tak suruh kita jadi manusia mengadu domba sesama manusia. Nabi tak suruh. Bila kita turut apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, malaikat bersama dengan kita. Malaikat akan main bantu kita dalam keadaan apa jua keadaan sekalipun. Sudah kena ingat ni benda ni. Benda ni benda dosa besar punya cerita. Kalau betul-betul beriman kepada Allah, turutilah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, "Idza zanal 'abdu kharaja minhu al-iman kazullah ala ra'sihi thumma idza aqla raja'a ilaihi al-iman." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abu Daud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Syu'ab daripada Abu Hurairah dan daripada Imam Bukhari dan Muslim, menyatakan bahwasanya Nabi sebut, Nabi kata, apabila seseorang hamba berzina, keluarlah iman darinya. Keimanan itu seperti payung yang ada di atas kepalanya. Kemudian jika ia berhenti dari perbuatan itu, maka imannya akan kembali kepadanya. Berhenti daripada buat benda-benda yang dimurkai Allah ni, berhenti, baru iman mai. Tak nak buat dah, baru iman datang balik. Tak nak ulang dah benda-benda yang dalam keadaan benda yang dimurkai Allah ni. Tak buat dah, tak ulang dah, tak buat dah, maka datang balik iman tu kepada kita sekalian. Tapi kalau buat lagi, iman itu tidak akan datang kepada kita. Cuma yang menjadi kebimbangan kepada kita, sewaktu iman kita direntap oleh Allah SWT, waktu tu kita meninggal dunia, apa nasib kita? Apa nasib? Tengah duk berzina, Allah matikan kita. Tengah dalam keadaan kita mencuri, Allah matikan kita. Tengah minum arak, Allah matikan kita. Mati dalam keadaan tidak beriman. Orang yang mati tidak beriman ni tuan-tuan, tempat dia di mana? Neraka. Dia bawalah bekalan dia. Dia bawalah bekalan dia bertemu dengan Allah. Dia bawalah bekalan dia bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para malaikat dalam keadaan membawa maksiat, membawa kemurkaan Allah di dalam kehidupan dia. Ustaz kata apa ni ustaz? Tuan-tuan dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata sesungguhnya kemuncak di akhir hayat kamu itu tertakluk apa amalan kamu di akhir hayat. Di akhir hayat, apa dia amalan yang sempat kita buat? Ustaz, amalan kami di akhir hayat kami main masjid Al-Husna, alhamdulillah. Baru ni viral hari Ahad lepas, seorang pensyarah, doktor, tengah duduk berceramah, tengah duduk kuliah, dia duduk rasa sakit dada. Lepas tu dia duduk sebut, dia kata minta maaf, saya ni sakit dada sikit, nak minum ayam sikit.
Last kali kalimah dia, kalimah apa pada mulut dia? Kalimah Allahu Akbar. Kalimah lah. Allah izinkan dia sebut kalimah Allahu Akbar. Agak-agak dia mati dalam keadaan apa ni tuan-tuan? Mati dalam keadaan beriman kepada Allah, sedang mengagungkan kalimah Allah. Agak-agak dia macam mana sekarang ni? Agak-agak adalah kalau jenis macam tu punya mati. Oh ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Jadi maknanya dalam keadaan kita melakukan maksiat kepada Allah, bimbang Allah rentap nyawa kita. Begitu. Bahkan disebut, beliau juga bersabda, barang siapa yang berzina atau meminum arak, niscaya Allah mencabut keimanan dari dirinya sebagaimana manusia melepaskan baju daripada kepalanya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang itu berzina ataupun apabila seorang itu peminum arak, maka seolah-olah iman dia itu keluar, macam dia salin baju, macam dia keluarkan baju daripada bawah sampai ke atas. Baju tu dia duk angkat tu, macam itulah iman keluar. Agak-agak teruk lah. Kita yang boleh main masjid malam ni, syukur banyak-banyak. Syukur. Sebab Allah pilih kita. Kita tak pergi duduk dekat rumah, kita tak pergi duduk dekat kedai makan, tak duduk. Tapi balik lepas kuliah ni, pergi kedai makan. Sebab lapar anda. Termasuk yang cakap ni. Sekian dimaklumkan. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang sekalian, Allah pilih hamba-hambanya untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Syukur. Apa kata Nabi bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu? Nabi kata apa? Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata. Apa maksud? Sesiapa yang nak diberikan oleh Allah kepada diri manusia itu akan kebaikan. Allah nak bagi dia jadi baik, Allah nak bagi dia jadi mulia, maka Allah SWT faqihkan agama kepadanya. Maka dia hadir ke majlis ilmu, maka Allah bagi kefaqihan. Apa maksud kefaqihan? Kecerdikan di dalam hidup beragama. Dapat majlis ilmu, dapat ilmu agama, dia boleh ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan Allah, maka dia sedang diberikan kebaikan oleh Allah kepada dia. Kita main beberapa orang, seorang daripada rumah kita aja pak ni, seorang je main ke masjid. Saat lagi kita balik, kita sampaikan keberkatan kepada seluruh ahli keluarga rumah tangga kita. Masuk saja depan pintu, Assalamualaikum. Kita sedang bawa balik keberkatan ke dalam rumah tangga kita. Tu tuan, tu bagus ya. Jangan satu rumah seorang pun tak main masjid. Tu teruk lah. Kalau jadi macam tu, minta simpang tuan. Bahkan kata Nabi SAW, juga dikatakan pula 3 orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak akan dilihat serta disucikan pun bagi mereka azab yang pedih, seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang bakhil, orang miskin yang sombong. Cuba tuan-tuan tengok Nabi kata apa. Nabi kata ada 3 jenis manusia yang Allah tak mau cakap dengan dia. Bahkan Allah tak nak tengok muka dia. Bahkan Allah takkan ampun dosa dia. Serta Allah Ta'ala akan azab dia dengan azab yang pedih. Ada 3 jenis manusia ni. Tolong dengar elok-elok. Takut kita tu jadi. Apa dia? Yang pertama, iaitu seorang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Jangan. Kecil-kecil jangan. Jangan berzina. Kalau orang tua yang berzina, Allah hukum dia. Hukumnya apa? Allah tak nak tengok muka dia, Allah tak nak cakap dengan dia, Allah tak nak ampun dosa dia. Bahkan Allah azab dia dengan sehabis-habis azab yang sangat pedih pada diri dia. Sebab apa? Sebab dia melakukan perzinaan. Bahkan dikatakan pula oleh baginda Nabi SAW, Nabi kata, iaitu raja yang pendusta.
seorang raja yang pendusta di dalam tutur katanya. Ni pun sama. Bahkan dikatakan pula, dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Orang miskin, dah lah miskin, sombong pula. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak-agak ada kat kita tiga-tiga ni. Tiga-tiga ni tak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus tak? Ke ada? Ada, Ustaz. Satu tu ada. Ambil. Jadi berhati-hati di dalam segala perbuatan kita di dunia ni. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, iaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah SWT, padahal dialah yang menciptakan kamu. Mempersekutukan Allah itu satu dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa yang paling besar. Jadi jangan sekutukan Allah. Sesungguhnya itu sangatlah besar. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Tanyaku, jika kelak ia makan bersamamu, lalu apa lagi? Tanyaku lagi, beliau tetanggamu. Maka Allah Taala menurunkan pembenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak menyembah Allah, Subhanahu wa taala, tetapi dia bersembah akan Tuhan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa yang bertaubat. Ini tuan-tuan, dia cerita ni, dia kata apa? Semua benda yang kita dah buat dosa besar ni, dosa syirik, dosa berzina, dosa minum arak, dosa berjudi, semua ni dosa besar. Apabila manusia itu bertaubat kepada Allah SWT, maka semuanya diampuni oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Semua diampun dengan bertaubat. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Setengah orang dia putus asa, tuan-tuan. Putus asa. Jadi dia pun tidak bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita jangan tertipu di dalam kehidupan kita ni. Maka taubatlah selalu di dalam kehidupan kita hidup di dunia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya nak habiskan sikit lagi. Perhatikan, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam hadis itu disebutkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dan Mikail. Beliau berkisah, kami berangkat pergi sehingga sampai di satu tempat semisal tanur, baginya atasnya sempit sedangkan bagi bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut dalam keadaan manusia terumbang-ambing. Kami menengok dan melihatnya. Ternyata di atas banyak lelaki-lelaki dan perempuan yang tiada berpakaian. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka menolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para penzina perempuan dan lelaki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca beberapa cerita berkenaan hari kiamat ni, disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti bila turun Nabi Allah Isa akan berlawan dengan Dajjal. Dajjal pun dah mati sebab lawan dengan Nabi Allah Isa AS. Bila habis Dajjal mati, datang satu geng lagi. Geng tu namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj datang. Ya'juj Ma'juj datang ni, dia kerja dia apa? Kerja makan dia. Dia nampak benda apa dia makan, dia nampak air apa dia minum, dia hirup. Dia hirup satu tasik, namanya tasik itu apa nama? Bahrul Tibriyah. Tasik itu namanya Tibriyah. Tasik tu bila Dajjal keluar, dia hirup air dalam tu habis kering kontang. Kemudian dia nampak apa saja binatang yang ada, semua dia makan. Tuan-tuan,
Waktu tu Nabi Allah Isa AS dia menyorok di belakang Jabal Tur, tuan-tuan. Jabal Tur bersama-sama dengan orang-orang Islam. Ni cerita ni. Bila dah Ya'juj Ma'juj ni makan habis apa semua, ramai. Ya'juj Ma'juj ni tuan-tuan, dia nisbah dia seorang manusia macam kita ni, seorang manusia, seorang umat Nabi Muhammad bersamaan dengan 1000 orang dia tu, tentera dia. Ramai tak ramai? Ramai. Last kali bila dia nak mati, dia nak mati macam mana? Waktu dalam keadaan dia himpun ni, dia pusing, dia berada di sekeliling dengan Nabi Allah Isa AS dan bersama dengan orang Islam. Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah. Nabi Isa doa apa? Wahai Allah, hilangkanlah Ya'juj dan Ma'juj ni, matikanlah mereka dan selamatkanlah kami daripada Ya'juj dan Ma'juj ni. Waktu tu jadi apa? Allah datangkan ulat. Ulat ni mai tenggek. Faham tak? Mai tenggek. Bahasa teruk tuan-tuan. Ulat ni tuan-tuan, dia mai hinggap di mana? Di leher Ya'juj dan Ma'juj yang ramai tu, semua ada ulat di leher tengkok mereka ni tuan-tuan. Lalu ulat ni hisap, mati. Mati habis semua Ya'juj dan Ma'juj tu dengan kedatangan ulat yang hinggap di leher Ya'juj dan Ma'juj. Macam tu yang mati ya tuan-tuan. Dia tak main pun torpedo ke apa semua, tak main. Dia tak main RPG, dia tak main M203, dia tak main. Dia tak main kereta kebal, dia tak main Sukhoi, tak main. Dia main benda-benda macam tu je. Tentera-tentera Allah nak mematikan manusia. Sedangkan kita nampak hebat dengan dia punya keganasan dia, tetapi Allah kata sikit ya, dia orang ni tak tahu mana pun mati tuan-tuan. Bila mati semua Ya'juj dan Ma'juj ni tuan-tuan, busuk habis dunia ni. Dunia ni busuk. Nabi Allah Isa tadah tangan kepada Allah SWT. Dia kata, wahai Allah, hindarkan kami daripada busuk yang sangat busuk ini, daripada dunia yang ada ni. Lalu Allah datangkan hujan. Hujan tu angkat habis segala busuk yang ada di dunia ni, semua angkat habis. Sebelum tu mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj ini didatangi burung. Burung mai hinggap. Burung tu besar mana? Burung tu besar kepala unta. Unta punya kepala, leher kepala unta ni, burung besar tu. Burung datang hinggap, angkat jenazah tersebut, pi humban tempat lain. Mai ambil jenazah ni, pi humban tempat lain, sampai tak ada orang dah. Ya'juj Ma'juj tu dah tak ada dah di dunia ni. Cuba tuan-tuan tengok ni cerita daripada hadis Nabi SAW, bahwasanya ini cerita yang sahih, yang diceritakan oleh siapa dia? Tak ingat nama dia. Sim'an apa nama dia? Depan dia ada nama, saya tak ingat. Nawas bin Sim'an tuan-tuan. Nawas bin Sim'an. Dia punya cerita ni hadis sahih. Last kali tuan-tuan, Nabi Allah Isa pun meninggal. Setelah bumi ni dah licin dia semua tuan-tuan, dah licin apa semua, lalu datanglah Nabi Allah Isa AS berdoa kepada Allah supaya selamatkan orang Islam. Waktu tu Allah matikan Nabi Allah Isa AS, yang pertama-tama kali dia mati di atas muka bumi Allah ni. Tuan-tuan dan puan-puan ini kasih sekalian. Jadi waktu tu tinggallah orang-orang kafir. Orang kafir tu buat apa? Ni orang kafir ni dalam keadaan tanpa berpakaian. Mereka tak reti malu dah waktu tu. Mereka nampak orang perempuan, mereka buat apa yang mengikut suka hati mereka terhadap nafsu syahwat mereka, supaya menunaikan segala keperluan nafsu syahwat. Tak malu dah waktu tu tuan-tuan, bergelumanglah dengan maksiat ketika itu. Maka Allah datangkan tiupan sangkakala, maka mati habis semua tuan-tuan. Saya nak sebut mampu tuan-tuan, mati habis semua tuan-tuan. Itu bahasa orang utara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, itu saja yang diceritakan daripada Nabi SAW pada malam ni yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik atas apa yang kita kongsikan. Renung-renungkan, jangan jadi manusia yang berzina di atas muka bumi Allah ni. Kalau kita berzina, kita adalah orang yang tak reti malu dan tak reti bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Itu saja pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.